Ke bawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiruddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, bertitah sekolah Arab adalah tunggak pendidikan duniawi dan ukhrawi tulen. Kerana itu, Baginda menekankan perlunya pengurusan dan pentadbirannya sempurna termasuk keselesaan dan kemudahan keselamatan. Tegas Baginda, keselamatan adalah sangat penting dan ia tidak boleh dikompromi. Ke bawah Duli Maha Mulia bertitah pada keberangkatan Baginda ke Sekolah Arab Rimba Gadong pagi tadi. Dalam titah, ke bawah Duli Maha Mulia juga menyentuh kehebatan sekolah Arab di negara ini dan tren perpindahan penuntur-penuntur sekolah Arab ke sekolah-sekolah aliran umum yang Baginda sifatkan sebagai satu penurunan. Dari segi pengambilan penuntut sahaja, ia adalah berbeza dengan cara pengambilan di sekolah-sekolah lain. Di sekolah Arab, pengambilan itu adalah melalui ujian pemilihan. Hanya mereka yang berjaya dalam ujian itu sahaja yang akan diterima masuk, sementara yang tidak berjaya akan mengikuti kelaziman biasa diterima masuk ke sekolah-sekolah umum tanpa sebarang ujian. Ini sahaja pun telah meletakkan sekolah Arab mempunyai kelebihan. Lain lagi dari segi pembelajaran, sekolah Arab mengajarkan lebih banyak subjek daripada sekolah-sekolah biasa, dan juga sekaligus menawarkan dua aliran, ugama dan umum, yang tidak terdapat di sekolah-sekolah lain. Ini juga bererti penuntut-penuntut sekolah Arab memiliki advantage dari segi pembelajaran. Beta melihat hakikat ini mungkin kurang disedari oleh banyak pihak, selain oleh ibu bapa, termasuk juga pihak berkenaan yang mentadbirkan persekolahan Arab. Apabila berlaku galakkan atau tawaran untuk penuntut-penuntut sekolah Arab berpindah ke sekolah aliran umum, secara peribadi beta sangat heran dengan trend ini, dan malah beta mensifatkan perpindahan ke sekolah umum itu adalah turun di bawah, bukan untuk meningkat naik ke atas. Setakat ini beta belum melihat satu kajian mendalam dibuat tentang tren menggalakkan dan menawarkan perpindahan itu. Apa baik dan buruknya atau apa untung dan ruginya, selain yang beta nampak ialah tren ini seakan-akan sudah jadi rutin tahunan. Beta masih berpendirian bahawa sekolah Arab adalah tonggak pendidikan duniawi dan ukhrawi tulen. Ia tidak harus malap untuk sepanjang zaman. Ke bawah Duli Maha Mulia dalam titah juga menekankan tentang kepentingan surau di Sekolah Arab Rimba yang akan dapat menggambarkan imej sebenar sebuah surau. Bertabit ini, beta telah menitahkan supaya difikirkan sebuah surau yang benar-benar dapat memberi imej ianya adalah surau, bukan yang disusup-susupkan sekadar menamakan surau, tetapi kita mahu ia betul-betul sebuah bangunan surau dalam kawasan sekolah, walaupun saiznya kecil sahaja. Menyentuh mengenai dengan aspek pembinaan bangunan, ke bawah Duli Maha Mulia dalam titah mengingatkan kepada pihak-pihak berkenaan supaya membuat kajian lengkap terlebih dahulu dengan mengambil kira kualiti dan keselamatan pengguna. Mengenai bangunan, ada dua kuasa yang berkenaan. Satu kuasa membangun dan menyiapkan bangunan yang dipegang oleh Kementerian Pembangunan, dan dua,
kuasa pemilik atau bakal penerima bangunan setelah bangunan itu siap dibangun. Kementerian Pembangunan memang mahu supaya sesebuah bangunan itu cepat-cepat siap dan diserahkan kepada siapa yang empunya bangunan. Tetapi masih terpulang juga kepada siapa yang empunya bangunan sama ada mahu menerima ataupun belum. Mereka masih ada hak untuk meneliti keadaan bangunan sama ada sudah boleh diterima ataupun belum. Kerana aspek keselamatan bagi penggunaan bangunan adalah amat penting. Khasnya di sini penggunaan itu ialah penuntut. Beta suka mengingatkan kepada pihak-pihak berkenaan supaya lain kali janganlah membuat kerja tanpa cukup kajian, di mana kita yang berkewajipan melakukan pengawasan. Siapa yang bertanggungjawab untuk mengawasi projek kalau bukan kita? Adakah ini telah dilaksanakan dengan sempurna dan bersungguh-sungguh? Beta yakin kerana lemahnya faktor pengawasan inilah menjadi sebab makanya terdapat kepincangan atau kekurangan pada sesebuah bangunan kerajaan seperti masjid, sekolah dan lain-lain. Keberangkatan ke bawah Dulia Maha Mulia ke Sekolah Arab Rimba memaparkan keprihatinan baginda yang sangat mendalam terhadap pembelajaran sekolah Arab yang baginda sifatkan sebagai yang terhebat kerana kedudukannya yang tersendiri. Ke bawah Dulia Maha Mulia mula-mula berkenan berangkat meninjau kemudahan Dewan Serbaguna. Pembinaan Sekolah Arab Rimba ini merupakan antara projek besar kerajaan ke bawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam di bawah rancangan kemajuan negara RKN ke-10, kendalian Kementerian Hal Ehwal Agama dengan menelan belanja lebih 48 juta ringgit. Ia dibina di atas tanah seluas 20 hektar dengan prasarana yang lengkap bagi memenuhi keperluan pengajaran dan pembelajaran. Baginda juga berkenan beramah mesra dengan para pelajar. Sekolah yang baharu digunakan ini memulakan sesi persekolahan pada 2 Januari tahun ini mempunyai keramaian pelajar hampir 1,700 orang. Sekolah Arab Rimba ini ditadbir oleh seorang pengetua, Pengiran Hajah Radiah binti Pengiran Haji Muhammad Tahir dengan tenaga pengajar 152 orang dan 16 orang kaki tangan. Kebersihan kantin sekolah juga menjadi perhatian baginda. Selain kemudahan kantin, sekolah ini juga antaranya dilengkapi dengan makmal sains dan bahasa, perpustakaan dan asrama. Sekolah ini menempatkan pelajar-pelajar lelaki sahaja dari sanah atau tahun 5 hingga tahun 11. Para pelajar sekolah ini pada awalnya adalah pelajar-pelajar dari Sekolah Agama Arab Menengah Raja Isteri Pengiran Anak Damit di Jalan Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, dan tahun ini Sekolah Arab Rimba menerima kemasukan 293 pelajar lelaki sanah 5. Juga menjadi perhatian baginda ialah pagar-pagar dalam bangunan sekolah yang menurut baginda adalah kurang selamat. Sekolah yang mempunyai 72 buah bilik darjah ini memulakan sesi pembelajaran bermula dari pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang. Persekolahan Agama dan Arab merupakan sebahagian dari sistem pendidikan negara abad ke-21 SPN 21.
Sesi muzakarah bersama dengan guru-guru sekolah mengakhiri keberangkatan baginda ke Sekolah Arab Rimba. Doa selamat dibacakan oleh Haji Nur Hisham bin Haji Muhammad Nur, Timbalan Pengetua Pentadbiran Sekolah. Sebelum berangkat meninggalkan Sekolah Arab Rimba, doa selamat dibacakan oleh Awang Ahmad Nasharuddin bin Abdul Rahim, pelajar tahun 11. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia seterusnya berangkat ke Sekolah Ugama Lambak Jalan Bedil. Baginda juga meninjau bangunan Sekolah Ugama Lambak yang baharu yang terletak berdekatan. Pembinaan sekolah agama yang baru ini adalah bagi menggantikan Sekolah Agama Lambak Jalan Bedil yang telah digunakan sejak Februari 1980. Bangunan baharu ini siap pembinaannya pada tahun 2016. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Saadul Khadiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan takziah kepada Tuan Yang Terutama Rodrigo Rua Duterte, Presiden Republik Filipina, berikutan dengan kejadian letupan bom di Holo Sulu. Dalam titah perutusan takziah tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia berasa sedih mengetahui tentang berita kejadian letupan bom yang berlaku di Holo Sulu yang telah mengorbankan banyak jiwa dan juga mencederakan orang-orang awam. Negara Brunei Darussalam mengecam sekuat-kuatnya perbuatan kekejaman ke atas orang awam di tempat-tempat beribadat. Pada mengakhiri perutusan tersebut, ke bawah Duli Yang Maha Mulia beserta dengan kerajaan dan rakyat negara Brunei Darussalam menyampaikan ucapan takziah dan simpati yang amat mendalam kepada Tuan Yang Terutama Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina, terutama sekali kepada keluarga-keluarga dan masyarakat yang terlibat dalam tragedi tersebut. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Haja Soleha binti almarhum Pangeran Pemanca Pangeran Anak Haji Muhammad Alam petang tadi berkenan menerima mengadam dua wakil tetap negara Brunei Darussalam ke Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB, seorang pesuruhjaya tinggi yang baharu dan isteri seorang duta besar istimewa dan mutlak yang baharu. Majlis mengadam berlangsung di Istana Nurul Iman petang tadi. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri berkenan menerima mengadam Puan Yang Terutama dan Haja Masurai binti Haji Masri, wakil tetap negara Brunei Darussalam ke PBB di Geneva. Puan Yang Terutama dan Haja Nurul Qamar binti Haji Sulaiman, wakil tetap negara Brunei Darussalam ke PBB di New York. Puan Yang Terutama Pangeran Haja Roslina Weti binti Pangeran Haji Kamaluddin, Pesuruh Jaya Tinggi Negara Brunei Darussalam ke United Kingdom dan Northern Ireland, dan Pangeran Salina binti Pangeran Haji Ali, isteri Tuan Yang Terutama Haji Adnan bin Haji Muhammad Jaafar, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Demokratik Timor Leste. Juga hadir Datin Haja Maimunah binti Datuk Peruka Haji Alias. Negara menjadi tuan rumah mesyuarat 3 hari Asia Nepal yang menumpukan kepada bidang sains forensik. Butirannya menyusul seketika nanti, teruskan bersama Berita Perdana. Beberapa lokasi tapak-tapak perusahaan pertanian di daerah Blain menjadi tumpuan lawatan rombongan yang berhormat ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara pagi tadi.
Lawatan adalah bagi mengongsikan serta memberikan perkembangan dan pencapaian terkini aktiviti dan kegiatan perusahaan berkaitan industri pertanian di negara ini. Seramai 12 ahli rombongan Majlis Mesyuarat Negara menyertai lawatan ini. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Wang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Lawatan bermula di Syarikat Pertanian Tropikal Utama milik Awang Yong Hian Fong yang mengusahakan tanaman kopi dan buah-buahan yang terletak di kawasan Kemajuan Pertanian Rampayo, Mukim Labi. Perusahaan ini telah pun bergiat sejak tahun 1995. Syarikat Nur Ajijah Plantation Sendirian Berhad di kawasan Kemajuan Pertanian KKP Merangking seterusnya menjadi tumpuan lawatan. Syarikat tersebut merupakan syarikat usaha sama antara pengusaha tempatan dengan pelabur dari Malaysia yang menjalankan perusahaan tanaman buah-buahan bermusim dan tidak bermusim sejak tahun 2017. Rombongan kemudian melawan Ladang Asia Enterprise, sebuah syarikat tempatan milik Awang Chai Yong Fan yang juga terletak di KKP Merangking. Syarikat ini di bawah projek rintis dan telah memulakan operasi pada bulan Januari 2017 dengan perusahaan tanaman buah-buahan menggunakan penanaman secara teres. Tapak projek penanaman padi secara komersial di kawasan Kandol turut menarik perhatian rombongan pelawat. Program lawatan diakhiri dengan sesi maklum balas yang diadakan di Pusat Biodiversity Tropika. Juga hadir Pangeran Kamaruzaman bin Pangeran Haji Muhammad Ishaq, Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Tabung Amanah Pekerja TAP kini sudah menjangkau usianya 26 tahun. Bersempena itu, TAP menganjurkan Majlis Khatam Al-Quran, sembahyang sunat hajat dan doa kesyukuran serta bacaan surah Yasin lewat petang kemarin. Majlis dimulakan dengan bacaan surah-surah khatam. Hadir Yang Berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pehin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan selaku pengurusi Lembaga Pengarah TAP. Masjid berkenaan turut menerima wakaf berupa pembersih hampagas dan pengering lantai sumbangan para pegawai dan kaki tangan TAP yang disampaikan oleh pengurusi Lembaga Pengarah TAP. Antara yang hadir, Awang Muhammad Amir Hairil bin Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Keselamatan, Kesejahteraan dan Undang-Undang, Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri, dan Dayang Norliah binti Kula, Setiausaha Tetap Prestasi, Kementerian Kewangan dan Ekonomi, serta para pegawai kanan tabung amanah pekerja. Kepelbagaian budaya di Australia dan warisan sejarah Islam di negara tersebut antara yang dikongsikan semasa ceramah umum bertajuk Islam di Australia. Majlis Anjuran Fakulti Pengurusan Pembangunan Islam dan Pusat Perhubungan Awam dan Antarabangsa Universiti Islam Sultan Sharif Ali Yunisa itu berlangsung petang tadi. Hadir Puan Terutama Nicola Rosenblum, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara ini, dan Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Majlis bertujuan sebagai usaha memperkuatkan hubungan antara negara Brunei, Darussalam dan Australia, terutama dalam bidang pendidikan. Melalui ceramah ini, ia juga dapat memperkenalkan kepada masyarakat luar dan warga UNISA mengenai kehidupan lebih daripada 500,000 umat Islam di Australia dalam memberikan kesedaran dan penghargaan kepelbagaian masyarakat global Islam. Sementara itu, ceramah mengenai perkembangan Islam di Australia juga diadakan petang tadi di Sekolah Menengah Sultan Hassan Bangar di daerah Tempurung.
Taklimat disampaikan oleh Syirini Hassan, pengarah pendidikan di Museum Islam Australia yang menyentuh mengenai sejarah keislaman di Australia. Dengan adanya taklimat ini, para penonton akan dapat mengetahui lebih banyak makluman mengenai sejarah Islam di Australia kepada masyarakat di negara ini. Rangkaian Sains Forensik ASEAN Napol AFSN perlu merangka strategi bagi meningkatkan lagi kerjasama mengenal pasti mangsa bencana dalam kalangan negara-negara ahli ASEAN Napol sama ada dalam bentuk insiden sebenar atau latihan. Pesuruhjaya Pasukan Polis Diraja Brunei berkata kesepaduan prosedur operasi standard boleh mewujudkan strategi yang komprehensif ke arah kejayaan penyiasatan sama ada dalam lingkungan atau luar sempadan sesebuah negara. Datuk Peduka Seri Awang Haji Muhammad Jimmy bin Haji Muhammad Shah Al-Islam menyatakan perkara tersebut semasa perasmian mesyuarat tahunan AFSN kali ketiga pagi tadi di Ibu Pejabat Pasukan Polis Diraja Brunei di Kampung Tungku. Datuk Peduka Seri Awang Haji Muhammad Jimmy berkata dengan akses mudah bagi perjalanan antarabangsa, jenayah tidak berhenti di sempadan kebangsaan. Perlunya bukti-bukti forensik dari negara-negara lain bagi melengkapkan siasatan. Ia juga adalah penting bagi pengurusan sempurna bukti tersebut dilakukan mulai awal siasatan iaitu dari tempat kejadian itu sendiri yang bertujuan bagi memastikan bukti tersebut dapat diterima di negara lain. Effective regional and international cooperation, especially in forensic fields, can only be achieved through common desire to improve services and determination to fight and solve criminal cases. Sharing of best practices and experiences will definitely add values to this cooperation. Mesyuarat ini akan memfokuskan dua bidang utama dalam sains forensik iaitu pengenalpastian mangsa bencana dan siasatan tempat kejadian jenayah. Dengan tema forensik menerusi inovasi teknologi, mesyuarat selama 3 hari dihadiri lebih daripada 20 peserta yang terdiri daripada delegasi negara-negara anggota dan urussetia ASEAN Napol serta para penceramah undangan. Juga hadir penolong Pesuruhjaya Polis Pengiran Datuk Peduka Haji Muhammad Jeffrey bin Pengiran Haji Abdul Hamid, pemangku timbalan Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei. Peratus pencapaian dalam peperiksaan Brunei Cambridge GC peringkat O dan peperiksaan IGCSE Oktober-November bagi tahun 2018 menunjukkan peningkatan daripada tahun sebelumnya. Keputusan peperiksaan tersebut dikeluarkan hari ini oleh Jabatan Peperiksaan Kementerian Pendidikan. Dari 6,321 calon yang menduduki peperiksaan peringkat O termasuk peperiksaan IGCSE seramai 1,162 atau 18.38% memperoleh 8 hingga 11 O-level, meningkat sebanyak 0.79%. Manakala 2,491 calon atau 39.41% memperoleh 5 hingga 11 O-level dengan peningkatan sebanyak 2.17%. Seramai 2,998 atau 47.43% calon pula memperoleh sekurang-kurangnya 4 O-level ke atas. Dari 6,124 calon sekolah, 2,490 atau 40.66% calon telah memperoleh sekurang-kurangnya 5 O-level, mencatatkan peningkatan sebanyak 2.11% dari pencapaian tahun lalu. Pencapaian tersebut merupakan pencapaian tertinggi setakat ini. Manakala 2,996 atau 48.92% calon telah memperolehi sekurang-kurangnya 4 O-level, yang mana pencapaian ini meningkat sebanyak 2.42% dari tahun 2017. Sekolah Menengah Pengiran Jaya Negara Pengiran Haji Abu Bakar mengekalkan prestasi pencapaian 100% lulus seperti tahun lalu dalam memperolehi sekurang-kurangnya 5 O-level. Sementara sebuah sekolah telah mencapai 97.75% dan 2 buah sekolah lagi mencapai 83.72% dan 80% dengan memperolehi sekurang-kurangnya 5 O-level. Sebanyak 31 daripada 49 buah sekolah
yang terdiri daripada 23 buah sekolah kerajaan dan 8 buah sekolah swasta telah menunjukkan peningkatan di antara 0.71% hingga 32.94% dari tahun lalu. Bagi peperiksaan International General Certificate of Secondary Education IGCSE dari 1,285 calon, seramai 69 calon atau 5.37% mendapat grade A hingga C bagi mata pelajaran English as a Second Language kod 510. Bagi mata pelajaran IGCSE English as a Second Language kod 511 pula, seramai 1,084 calon menduduki dan jumlah calon memperoleh grade A hingga C ialah 94 calon atau 8.67%. Manakala daripada 2,680 calon menduduki IGCSE Mathematics 539 atau 20.11% calon telah mencapai grade A hingga C. Pencapaian ini meningkat sebanyak 2.45%. Slim keputusan boleh diperolehi di sekolah masing-masing, manakala calon-calon persendirian bolehlah mengambil slim keputusan masing-masing di Jabatan Peperiksaan. Sementara itu, tarikh tutup pendaftaran bagi peperiksaan bulan Mei Jun bagi calon-calon persendirian adalah pada hari Khamis 14 Februari depan. Manakala bagi calon-calon sekolah hendaklah menghadapkan permohonan melalui sekolah masing-masing. Program Genesis 2018 diharap dapat memberi kefahaman akan kepentingan nilai-nilai pertukaran budaya dan cara hidup yang mampu memperkukuhkan lagi kerjasama terutamanya dalam kalangan generasi muda. Perkara tersebut dinyatakan oleh Datin Peruka Dr. Haji Nur Lila binti Datuk Peruka Haji Abdul Jalil, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan pada sesi laporan program Outbound Genesis 2018 pelajar Universiti Jepun ke negara Brunei Darussalam di Hotel Center Point Gadong pagi tadi. This valuable experience will go a long way to open more doors for you to venture more and advocate these experiences to all youths with the hope to unite as one global community. By sharing ideas, we'll help build a better bond between the two countries. I strongly believe this experience will help you develop as future leaders. Sepanjang program 8 hari itu, para peserta dibawa melawan ke tempat-tempat menarik dan bersejarah di negara ini. Program seumpamanya dapat mempromosikan kepercayaan dan persefahaman di antara belia di kedua-dua buah negara. Di samping itu, program ini juga bertujuan memperkenalkan daya tarikan seni bela diri judo di negara ini. Golongan mu'alaf di negara ini sentiasa diberi perhatian. Selain memastikan golongan tersebut dapat melaksanakan ibadah dengan selesa, Pusat Dakwah Islamiah juga menghulurkan bantuan dalam pelbagai bentuk. Antara bantuan yang diberikan termasuk membina serta membaik pulih rumah dan peralatan bagi menjalankan perusahaan ke arah sara diri. Terbaru, seorang mu'alaf menerima bantuan berupa mesin rumput. Majlis penyerahan berlangsung pagi tadi di Pusat Dakwah Islamiah. Penyerahan bantuan kepada Awang Muhammad Amirul Akil bin Abdullah Ang disempurnakan oleh Awang Haji Abdul Rajin bin Haji Muhammad Saleh, Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Juga hadir Awang Abdul Aziz bin Haji Abdul Kahar, Pemangku Penolong Pengarah Pusat Dakwah Islamiah. Bantuan antara lain bertujuan bagi meningkatkan mutu kehidupan dan keselesaan hidup para mu'alaf. Tabung Amanah Pekerja TAP dengan kerjasama Autoriti Moneteri Brunei Darussalam MBG dan Persatuan Perancang Kewangan Brunei Darussalam FPAB mengadakan jeraiwara yang berkisar mengenai persediaan menuju ke alam persaraan. Jeraiwara 10 years toward retirement itu berlangsung di Kementerian Kewangan dan Ekonomi dan merupakan usaha bagi meningkatkan kesedaran tentang kepentingan perancangan persaraan.
Manfaat membuat caruman secara sukarela yang membolehkan ahli meningkatkan simpanan persaraan dengan menyimpan lebih daripada kadar mandatori yang ditetapkan ke dalam akaun TAP dan akaun SCP antara yang dikongsikan semasa jerayawara tersebut. Ia merupakan inisiatif berterusan TAP melalui unit perkhidmatan perancangan persaraan bagi ahli-ahli TAP yang akan bersara di dalam tempoh 10 ke 15 tahun yang akan datang. Juga dikongsikan ialah kemudahan aplikasi mudah alih TAP_Brunei bagi ahli-ahli TAP membuat anggaran perkiraan simpanan persaraan. Para peserta juga menjelaskan mengenai perancangan kewangan seperti amalan menabung, mengawal perbelanjaan, perlindungan kewangan dan pelaburan serta perkhidmatan konsultasi penilaian kesihatan kewangan dari perancang kewangan yang diiktiraf. Ahli-ahli TAP yang ingin mendapatkan maklumat lebih lanjut mengenai dengan jerayawara tersebut ataupun mengenai perkhidmatan dalam talian e-amanah TAP, hubungi pusat panggilan TAP di talian 238-2800 semasa waktu bekerja atau email kepada dias.tap.com.bn. Persekutuan Islam Korea KMF merupakan satu badan pensijilan halal yang berdaftar di bawah Kerajaan Republik Korea dan memulakan pensijilan halal sejak tahun 1994. Persekutuan tersebut telah banyak membantu syarikat-syarikat dari Republik Korea untuk menembusi pasaran halal di negara-negara Islam di seluruh dunia. Rombongan dari persekutuan tersebut yang ketika ini berada di negara ini pagi tadi mengadakan lawatan ke bahagian kawalan makanan halal, Jabatan Hal Ehwal Syariah, Kementerian Hal Ehwal Agama bagi membincangkan pengiktirafan pensijilan kedua-dua buah negara. Rombongan diketuai oleh Dr. Hussein Kim Dong-ok, Presiden Persekutuan berkenaan. Mereka dialu-alukan oleh Dayang Zurina Salwa binti Haji Osman, pemangku Ketua Bahagian Kawalan Makanan Halal Kementerian Hal Ehwal Agama. Rombongan kemudian diberi taklimat oleh Dayang Siti Hazirah binti Haji Abu Hassan, Pegawai Permakanan di Bahagian Kawalan Makanan bertajuk Pensijilan Halal di Negara Brunei Darussalam. Kunjungan juga merupakan sebahagian dari rangka lawatan persekutuan berkenaan di badan-badan pensijilan halal di rantau ini. Konsep Melayu Islam Beraja MIB merupakan sandaran dan cara hidup rakyat di negara ini sejak berabad lamanya. Konsep tersebut juga masih mengamalkan adat istiadat Melayu yang menjadikan raja sebagai pemimpin dan berpegang kepada ajaran agama Islam. Perkara tersebut antara yang ditekankan semasa sesi taklimat program perkampungan Siving bagi lepasan ijazah pagi tadi di Kompleks Sukan Sungai Kebun. Takliman bertajuk Kewujudan dan Kesinambungan Negara Melayu Islam Beraja disampaikan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pegawai Tugas-Tugas Khas Kanan, Pejabat Sekretariat Majlis Tertinggi Melayu Islam Beraja. Taklimat menegaskan bahawa kepimpinan dalam sesebuah organisasi harus mempraktikkan nilai-nilai budaya orang Brunei yang tidak mementingkan diri, bersifat amanah dan jujur dengan keindahan budi bahasa, pekerti dan juga budi bicara. 35 orang peserta menghadiri perkampungan tersebut yang dianjurkan oleh bahagian kenegaraan dan kemasyarakatan Jabatan Penerangan. Program Rakan Remaja Penerangan dihasrat mampu meningkatkan kepekaan para remaja di peringkat sekolah-sekolah dengan perkembangan dan hal ehwal sekeliling. Program anjuran Jabatan Penerangan dengan kerjasama Sekolah Menengah Sultan Hasan Bangar itu menyasarkan para pelajar tahun 9 dan 10. Seramai 250 penuntut menyertai program ini. Taklimat disampaikan oleh Pengeran Arsul bin Pengeran Haji Abdul Momin, Ketua Cawangan Penerangan Daerah Temburong. Program juga dihasratkan akan dapat menanamkan semangat kenegaraan dan tanggungjawab sosial dalam kalangan para pelajar melalui tayangan klip video dan persembahan drama. Ketika ditemu bual oleh RTB, beberapa orang pelajar mengakui program tersebut sangat bermanfaat dan memberi pengetahuan mendalam berkaitan negara. Dari taklimat tadi saya mempelajari apa-apa maksud benar-benar lagu kebangsaan kita ni.
sama dari mana ia datang, siapa yang membuatnya. Saya telah dapat mempelajari tentang cara-cara mengetahui bendera kita dan cara-cara mentaati raja kami. Saya rasa sangat bersyukur kerana dapat raja yang adil, pengasih, pemurah, menambah ilmu pengetahuan tentang negara Brunei Darussalam. Seperti cara-cara untuk mentaati bendera Brunei Darussalam, kesalahan-kesalahan yang tidak sepatutnya dibuat dan menghormati Sultan kita ni.